Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, so seperti biasa JCS Jom Cerita Sains pada kali ini akan membawa anda untuk berkenalan dengan tajuk tenaga dan kuasa. Dan pada hari ini kita akan membincangkan tentang pengiraan tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal dalam kehidupan seharian. Okey, so tenaga dan kuasa. Jadi masih lagi di bawah tajuk tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Jadi kita akan membuat pengiraan tenaga keupayaan kenyal. Okey, so apa istilah, apa maksudnya? Mari kita sama-sama kita melihat buku teks seperti biasa. Sila buka buku teks Okey, buku teks muka surat 218 218. Okey, mari kita lihat tenaga keupayaan kenyal. So apakah maksud kenyal kenyal? Jadi gambar rajah di bawah yang menunjukkan perikat dawai kokot stapler diisi, terdapat satu spring. Okey, ada perkataan spring di sini yang diregang dan kemudian dilepaskan. Daya yang dihasilkan oleh spring yang meregang ini menggerakkan dawai kokot mengikut arah daya. Okey, kamu biasa lihat kan yang apa spring kan. Spring ni dia seolah dia ada power, dia ada kuasa Apabila kita tarik, okey, kemudian dia akan meregang dan bila dilepaskan dia akan kembali kepada asal. Jadi apakah daya yang bertindak? Okey, apakah daya yang dihasilkan oleh spring? Jadi mengapakah kerja dilakukan? Dari manakah tenaga yang melakukan kerja ini diperolehi? Okey, cuba kita fikirkan Okey, jadi di sini apabila dilihat spring yang dimampat atau diregang mempunyai tenaga keupayaan kenyal kan. Bermaksud apabila kita regang ataupun kita rapatkan dia akan kembali kepada asalnya. Jadi tenaga untuk dia kembali kepada asal itu dikenali sebagai tenaga keupayaan kenyal Jadi dari segi buku teksnya, tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat dan meregang sesuatu bahan yang kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan maksudnya dari kedudukan asal dia. Jadi formula yang ada kaitan dengan keupayaan kenyal ialah tenaga keupayaan kenyal ialah 1/2 1/2. Okey, kita lihat di sini 1/2 didarab dengan F iaitu daya dan didarab dengan X iaitu jarak sesaran. So ulang balik F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton dan X ialah sesaran bagi kedudukan keseimbangan dalam unit M. Okey. So mari kita lihat contoh Okey, katakan suatu spring diregangkan sebanyak X meter X meter dengan daya Fn maka nilai daya pada spring berubah dari 0n ke Fn seperti yang ditunjukkan dalam graf untuk kes yang melibatkan spring, kerja yang dilakukan bersamaan luas di bawah graf. Okey, so bila kita lihat di sini formulanya tetap sama iaitu separuh daripada F didarab dengan X. Jadi kalau paksi X ni ialah regangan sejauh mana sesaran X manakala yang menegak ini ialah daya yang dikenakan. Bermaksud semakin tinggi daya dikenakan, semakin jauh ia akan meregang. Maksudnya jarak lah. Okey, so kalau lihat daripada gambarnya spring okey, ini dalam keadaan asal okey, pada jarak katakan X meter. Okey, iaitu sebelum diregang dia mempunyai daya kosong. Tetapi setelah diregang atau ditarik ke bawah katakan dia dikenakan daya sebanyak Fn, mungkin 2n, 3n, 4n, maka ia akan meregang sejauh X meter. Bermaksud dia memanjang lah, atau sebaliknya ataupun kalau kita mampatkan ikutlah mana-mana pun. Jadi proses yang berlaku begini dapat dimasukkan dalam formula tersebut, maka ia memberi nilai tenaga keupayaan kenyal bagi spring tersebut. Mudah kan? Okey, mari kita lihat satu contoh lain Okey, panjang asal bagi spring S ialah 20 cm panjang asal ialah 20 cm. Ini
Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20 Newton, okey, mungkin ada pemberat di sini, dia tekan pada spring menyebabkan ia termampat. Maksudnya dia menjadi pendek Panjang barunya menjadi 12. Okey, asal tadi 20, bila terkena hentakan ataupun beban, dia akan terpenyek dia akan terpendek menjadi 12. Hitungkan tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring tersebut. Okey, jadi untuk mencari nilai X, iaitu berapakah jumlah sasarannya, ialah panjang asal ditolak dengan panjang baru, iaitu 20 tolak 12 cm. Maka kita akan dapat 8 cm. Convert kepada meter, dibahagi dengan 100, maka kita akan dapat 0.08 meter. So, itu ialah X. Okey, tenaganya pula ialah sebanyak 20 N. Maksudnya kita kenakan 20 N daya yang dikenakan. Maka kita masuk dalam formula. Setengah didarab dengan 20 N didarab dengan 0.08 meter. Maka kita akan dapat 0.8 Newton meter ataupun 0.8 Joule. Sebab Newton meter bersamaan dengan Joule. 1 Newton didarab dengan 1 meter bersamaan dengan 1 Joule. Ada satu-satu semualah di depan. Okey, mudah saja ya. Itu ialah bagaimana kita mencari daya kenyal. Okey, so mari kita lihat buku teks. Bukan, buku amali pula. Okey, dalam buku amali pun sama iaitu muka surat 147. Tenaga keupayaan kenyal ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek kenyal seperti spring apabila dimampat atau diregang. Ada dua sama ada dimampat menjadi semakin pendek atau diregang menjadi semakin panjang. Jadi dalam gambar rajah di sini jadual yang manakah mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okey, kalau kita lihat mempunyai tenaga keupayaan kenyal, yang pertama sekali apabila ia di dua keadaan tadi kan, iaitu diregang dan dimampat. Okey, so yang ini yang betul lah. Okey, tiada keupayaan kenyal. Tiada keupayaan kenyal yang ini bermaksud mampat pun tak ada, dipanjang diregang pun tak ada, kan? Okey. Nyatakan rumus bagi tenaga. Rumus ialah formula So, formula bagi tenaga keupayaan kenyal dinyatakan di sini ialah 1/2 didarab dengan F didarab dengan X. Okey. Okey, dia minta anda selesaikan masalah ini. Okey, sama seperti tadi. Okey, sama soalan seperti buku teks tadi Okey, panjang asalnya ialah 20. Okey. Kemudian apabila dimampatkan, diletakkan beban di atas spring tersebut sebanyak 2 kg 2 kg. So 2 kg convert kepada Newton, 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. So kalau 2 kg bersamaan dengan 20 Newton. Dapat Kemudian X X sasarannya 20 tolak 12 iaitu 8 cm. 8 cm dikonvert dengan meter dibahagi dengan 100. Bermaksud 8 bahagi 100. So kita akan dapat 0.08 meter. Okey, so ini ialah nilai X. Okey, so kita masukkan dalam formula. Macam ni. Okey, so F-nya ialah 20N. Okey, dapat manakala X-nya ialah 0.08. Maka kita akan dapat 0.8 Joule. Okey, soalan sama seperti dalam buku teks tadi. Okey, kemudian soalannya ini pun sama Sebatang anak panah ditarik pada satu tali busur yang kenyal. Tali busur itu ditarik dengan 20N. So 25N ni adalah F yang diregang 0.5 meter dari panjang asal. So maknanya 0.5 ni adalah X. So masukkan saja dalam formula. 1 bahagi 2 didarab dengan 25N darab dengan 0.5. Maka kita akan dapat 6.25 Joule.
Okey, habis. Jadi itu saja. Seperti biasa, sila lihat Google Classroom. Di sana ada tugasan yang cikgu sediakan. Ingat itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.